Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Azmi Arifin dan rakan-rakan tutorial yang lain. Saya Muhammad Arif Akbar bin Abdul Razak dan pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk 8 iaitu hasilkan hujah yang kukuh melalui satu pembentangan tentang faktor-faktor yang menyebabkan peristiwa 13 Mei 1969. Apakah sebab utama tercetusnya peristiwa itu dan apakah pengertian politik di sebalik peristiwa tersebut? Berikut merupakan senarai ahli kumpulan kami iaitu Azri bin Razak, Muhammad Afiq Hakimi, Muhammad Hafizuddin, Noh Hidayah, Siti Aisyah dan Siti Mastura. Okey, pernyataan tesis. Kami bersetuju bahawa sebab utama tercetusnya peristiwa 13 Mei 1969 adalah kerana peranan yang dimainkan oleh nilai kuayu dan kelemahan kepimpinan negara. Selain itu, terdapat juga faktor-faktor sampingan yang mendorong kepada tercetusnya peristiwa tersebut. Sebagai pengenalan, peristiwa 13 Mei 1999 ialah satu insiden rusuhan kaum yang telah mengakibatkan kehilangan nyawa, kecederaan dan kemusnahan harta benda. Akal rasmi merekodkan jumlah kematian adalah seramai 196 orang, 439 yang cedera, 39 orang yang hilang dan 9,143 orang yang ditahan. Peristiwa ini mempunyai kaitan rapat dengan keputusan pilihan raya umum 10 Mei 1969 di mana dalam PRU tersebut Parti Perikatan telah memenangi 66 buah kerusi, manakala Parti Pembangkang memenangi 37 buah kerusi iaitu Parti DAP 13 kerusi, Parti Gerakan 8 kerusi, Parti Progresif Pemuda 4 kerusi dan Parti PAS 12 kerusi. Berdasarkan keputusan PRU tersebut, Parti Perikatan yang dikuasai oleh UMNO, MCA dan MIC telah kehilangan 23 majoriti parlimen. Walau bagaimanapun, mereka tetap berjaya untuk membentuk kerajaan persatuan. Dari sudut pihak pembangkang pula, keputusan tersebut merupakan satu kemenangan yang besar kepada mereka. Oleh itu, kemenangan ini telah diraihkan melalui tindakan penyokong dan ahli Parti Tindakan Demokrat iaitu DAP dan Parti Gerakan yang telah mengadakan satu perarakan kemenangan atau Victory Parade dalam pilihan raya umum 10 Mei 1969. Di mana dalam perarakan tersebut mereka telah bertindak agresif dengan menghina dan mempermainkan provokasi perasaan perkauman anti Melayu di kawasan sekitar Kuala Lumpur, termasuk kawasan perkampungan Melayu iaitu di Kampung Baru. Hal ini seterusnya telah menimbulkan kemarahan dalam kalangan orang Melayu, terutamanya dalam kalangan ahli UMNO yang telah mengadakan perarakan balas dan seterusnya telah mencetuskan peristiwa ini. Hampir 53 tahun peristiwa tersebut berlaku, terdapat pelbagai pendapat yang membahaskan faktor yang mencetuskan peristiwa tersebut. Antaranya, menurut laporan Majlis Gerakan Negara 1969, peristiwa 13 Mei berlaku adalah akibat daripada pelbagai perkembangan dalam sejarah negara kita sebelum dan selepas kemerdekaan. Berbeza pula dengan pandangan yang dikemukakan oleh Kuah Kiasun 2007 dalam bukunya May 30 Declassified Document on the Malaysian Riot of 1969 yang menyatakan punca sebenar 13 Mei adalah kerana terdapat cubaan untuk menggulingkan kepimpinan Tengku Abdul Rahman oleh beberapa orang pemimpin UMNO yang diketuai oleh Tun Razak, dan juga rusuhan kaum yang berlaku ini adalah dimulakan oleh orang Melayu. Okey, pada pandangan saya, pendapat Kuah Kiasun ini adalah bersifat berat sebelah dan prejudis terhadap orang Melayu, di mana beliau hanya menyalahkan orang Melayu yang mencetuskan peristiwa 13 Mei. Dan selain itu, dalam permulaan buku beliau juga tidak menyatakan tentang pergerakan ataupun perarakan yang dimulakan oleh orang Cina iaitu menerusi Parti DAP dan juga Parti Gerakan. Okey, manakala pendapat Tengku Abdul Rahman pula 1969 dalam bukunya 13 Mei sebelum dan selepas mengatakan rusuhan kaum yang berlaku disebabkan oleh perarakan haram dengan perbuatan biadab dan sam-sam oleh orang Cina menerusi Parti DAP dan Gerakan. Tambah Tengku pula, tindakan pihak komunis dan parti-parti pembangkang telah memainkan sentimen perkauman dalam kempen pilihan raya mereka, misalnya menyentuh tentang isu bahasa kebangsaan. Okey, berdasarkan pendapat Tengku juga bersifat berat sebelah, di mana hanya menyalahkan satu pihak sahaja iaitu pihak pembangkang. Dan Tengku juga tidak menyalahkan dirinya sendiri bagi pihak kerajaan atas kelemahan dan kegagalan kerajaan dalam menangani isu rusuhan kaum ini. Manakala pendapat Leo Campbell 1983 dalam bukunya 13 Mei 1969 A Historical Survey of Sino-Malay Relations adalah lebih sifat neutral dan tidak menyalahkan mana-mana pihak dalam menerangkan tentang punca tercetusnya peristiwa 13 Mei.
Menurut Lia Campbell, peristiwa tersebut berlaku kerana sikap perkauman yang telah berlaku pada zaman pemerintahan Jepun lagi, di mana tentera Jepun ini mengamalkan diskriminasi dalam pemerintahannya dengan memberi layanan baik kepada orang Melayu dan India, manakala orang Cina ini dilayan dengan buruk dan kejam akibat daripada dendam lama Cina dengan Jepun. Faktor yang menyumbang kepada berlakunya peristiwa 13 Mei ialah isu bahasa kebangsaan. Bagaimana isu ini boleh menjadi faktor penyumbang kepada peristiwa 13 Mei? Hal ini berlaku apabila isu bahasa kebangsaan dikaitkan dengan isu pendidikan di Malaysia. Kita lihat dahulu isu yang berlaku berkaitan dengan bahasa kebangsaan ini. Seperti yang semua sedia maklum, bahasa Melayu telah diangkat sebagai bahasa kebangsaan dan perkara ini telah pun tercatat dalam Perkara 152-1 Perlembagaan Persekutuan 1957. Walaupun dasar bahasa kebangsaan telah dijelaskan dalam Perlembagaan Persekutuan, namun hal ini masih lagi mendapat tentangan daripada pihak bukan Melayu. Kerana bagi pihak Melayu, bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa kebangsaan tidak menimbulkan masalah kepada pihak Melayu. Hal ini akan menjadi masalah kepada pihak bukan Melayu kerana bahasa Melayu yang diangkat bukannya bahasa mereka. Jadi mereka ini menuntut agar kepelbagaian bahasa harus menjadi asas kepada dasar bahasa kebangsaan. Orang bukan Melayu mahu bahasa lain seperti bahasa Mandarin, bahasa Tamil dan bahasa Inggeris dijadikan sama taraf dengan bahasa Melayu. Perkara ini menyebabkan timbulnya rasa tidak puas hati dalam kalangan orang bukan Melayu, terutamanya orang Cina. Bila satu pihak dah mula rasa tidak puas hati dan mula lihat perkara itu seperti berat sebelah menyebelahi orang Melayu, maka bermulalah perselisihan faham terutamanya antara orang Melayu dengan orang Cina. Kita lihat pula bagaimana isu bahasa kebangsaan boleh merebak sehingga dikaitkan dalam isu pendidikan di Malaysia. Hal ini berlaku apabila orang bukan Melayu beranggapan bahawa setelah bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan akan menjadi ancaman kepada sekolah Cina dan Tamil di Malaysia. Isu pendidikan yang melibatkan orang Cina dan orang Melayu ini sebenarnya telah berlaku sejak sebelum merdeka lagi. Buktinya pada tahun 1951 telah ditentukan bahawa perkara utama yang menjadi isu terutamanya yang berkaitan dengan kaum Cina ialah pembentukan sekolah kebangsaan dan penggunaan bahasa Melayu serta bahasa Inggeris sebagai media pengajaran. Dasar yang dilaksanakan sekitar tahun 1940-an berkaitan pendidikan itu sendiri jelas boleh mencetuskan pergeseran antara orang Cina dan orang Melayu. Terdapat juga dakwaan berkaitan Akta Pelajaran 1961 yang dilihat hanya memuaskan hati beberapa kaum terutamanya kaum Melayu. Oleh itu, golongan bukan Melayu khususnya orang Cina merasakan tidak puas hati. Orang Cina merasakan akta tersebut dibentuk untuk menghapuskan pendidikan aliran Cina. Oleh itu, reaksi menentang golongan tersebut dapat dilihat dengan lebih jelas melalui tindakan parti-parti pembangkang. Sebagai contoh, Parti Buruh yang telah mendapat sokongan golongan terpelajar Cina sering melemparkan tuduhan bahawa kerajaan perikatan cuba menghapuskan bahasa Cina. Isu bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa kebangsaan dan seterusnya digunakan dalam sistem pendidikan sebenarnya bukanlah bertujuan untuk memihak kepada orang Melayu kerana bahasa Melayu ni boleh dijadikan bahasa komunikasi penyatuan semua bangsa di Malaysia. Namun hal ini disalah anggap oleh orang bukan Melayu sehingga menjadi pencetus kepada peristiwa 13 Mei. Okey, terima kasih pembentang. Seterusnya, isu kerakyatan ni merupakan antara salah satu faktor tercetusnya peristiwa 13 Mei 1969. Okey, isu kerakyatan ni merupakan rentetan daripada isu bahasa kebangsaan yang berlaku semasa zaman penjajahan British di Tanah Melayu. Okey, seperti yang kita ketahui, bahasa Melayu ni merupakan bahasa rasmi kebangsaan kan. Okey, tetapi bahasa Melayu ni telah menjadi punca perbalahan antara kaum, terutamanya antara kaum Melayu dan kaum Cina. Okey, ekoran daripada isu bahasa kebangsaan tadi, ia telah terbawa-bawa kepada isu kerakyatan di mana taraf kerakyatan yang diterima oleh kaum Melayu, Cina dan India adalah tidak sama. Misalnya kita lihat pada kaum Cina,
di mana kaum Cina ni akan dapat taraf kerakyatan selepas pasca kemerdekaan atau melepasi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Okey, menurut Kuo Kiang Song, untuk mendapat taraf kerakyatan ini, mereka ni perlu mematuhi prinsip kewarganegaraan jus soli bagi semua kaum yang dilahirkan selepas 1957. Okey, cadangan syarat-syarat untuk mendapat taraf kewarganegaraan ni mesti berumur 18 tahun ke atas, mesti dilahirkan di Tanah Melayu dan telah tinggal di Tanah Melayu sekurang-kurangnya 5 hingga 7 tahun sebelum itu, dan mesti mempunyai pengetahuan asas bahasa Melayu. Selain itu, sewaktu British memerintah Tanah Melayu, British ni telah berhasrat untuk memperkenalkan hak kerakyatan yang sama antara kaum tersebut. Tujuannya adalah untuk memenuhi tuntutan orang bukan Melayu demi mendapatkan hak kerakyatan itu. Namun, hasrat ini telah ditentang oleh orang Melayu. Kenapa ia ditentang? Okey, disebabkan penentangan tersebut, British ni dia telah memperkenalkan Perlembagaan Tanah Melayu 1948. Kononnya untuk memperjuangkan keistimewaan orang Melayu, sedangkan orang Melayu ni sudah tahu yang British ni cuba hendak menghapuskan keistimewaan orang Melayu secara perlahan-lahan. Tambahan pula, British ni dia telah mengetatkan lagi syarat untuk orang bukan Melayu mendapat taraf kewarganegaraan ataupun taraf kerakyatan. Okey, antara salah satu syaratnya ialah pemohon dari luar negara tu perlu tinggal di Tanah Melayu selama 15 hingga 25 tahun daripada tahun yang dipohonnya dan mesti fasih berbahasa Melayu. Okey, disebabkan syarat ini, ia telah menyekat orang bukan Melayu, terutamanya orang Cina, menjadi warga negara di negeri tersebut. Disebabkan itulah British ni dia nak menghapuskan orang Melayu ni di Tanah Melayu. Hal ini kerana tidak semua orang bukan Melayu ni fasih berbahasa Melayu. Disebabkan itulah British ni berani membuat tindakan untuk mengetatkan lagi syarat seseorang ataupun sesuatu kaum tu untuk mendapat taraf kerakyatan tu. Sebab British ni menganggap bahawa kaum-kaum lain tu agak sukarlah untuk melepasi syarat yang telah diperketatkan itu. Okey, jelaslah bahawa isu mendapat kerakyatan ni telah menimbulkan perasaan tidak puas hati antara kaum disebabkan taktik yang dimainkan oleh British. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Faktor seterusnya adalah dasar pecah dan perintah British. Semasa penjajahan British di Tanah Melayu, British telah memperkenalkan pelbagai dasar dan polisi, baik dari sudut politik, ekonomi maupun sosial, dalam usaha mereka untuk mengeksploitasi sumber ekonomi di Tanah Melayu semaksimal mungkin. Misalnya, pengenalan dasar pecah dan perintah ini bertujuan untuk melemahkan orang Melayu dan memberi keutamaan serta keistimewaan kepada golongan imigran. Kedatangan golongan imigran orang Cina dan India ke Tanah Melayu pada masa itu bertujuan untuk memenuhi keperluan tenaga kerja dalam sektor pelombongan dan perladangan getah. Dan British juga telah memisahkan orang Melayu, Cina dan India dari segi ekonomi, tempat tinggal dan sistem pendidikan yang berbeza. Di mana kita dapat lihat orang Melayu ini kebanyakannya bekerja sebagai petani dan juga nelayan, dan mereka ini tinggal di kawasan kampung, pedalaman dan sebagainya. Dan pendidikan orang Melayu adalah di sekolah pondok, madrasah ataupun sekolah Melayu. Manakala orang Cina pula bekerja sebagai pelombor dan terlibat dalam perniagaan. Orang Cina ini tinggal di kawasan bandar, pekan ataupun kampung Cina. Dan orang India ini pula bekerja sebagai buruh di ladang getah ataupun estate, dan yang kemudiannya menjadi kawasan tempat tinggal mereka. Dan kanak-kanak India ini mendapat pendidikan di kawasan estate yang dibangunkan oleh majikan mereka. Oleh yang demikian, kehidupan, pekerjaan dan sistem pendidikan yang berbeza ini tidak memungkinkan kaum Melayu, Cina dan India berintegrasi rapat di antara mereka. Sebaliknya, yang wujud adalah syak ataupun prasangka di antara ketiga-tiga kaum tersebut. Selain itu, pengelasan kaum mengikut jenis pekerjaan dan pendidikan yang berbeza menyebabkan tiada interaksi yang wujud di antara mereka. Dan selain itu juga, dasar British telah menyebabkan wujud jurang ekonomi di antara kaum tersebut. Misalnya di antara kaum Melayu dengan Cina.
Bukan Melayu sebagai bumi putera dibiarkan mundur, manakala orang Cina ini maju ke hadapan. Baik, saya akan menyambung untuk pembentangan yang seterusnya. Kita akan melihat kepada sebab utama tercetusnya peristiwa 13 Mei 1969. Dan jika kita nak berbicara tentang sebab utama ni, kita perlu lihat dalam jangka masa yang agak sedikit panjang, bukan hanya memfokuskan kepada tahun 1969 itu saja. Dan kita perlu nilai peranan Lee Kuan Yew dalam aspek projek penyatuan Malaysia Singapura dan juga dalam aspek muslihat pemisahan Malaysia dan Singapura, kerana dua aspek inilah yang menyebabkan berlakunya satu kronologi ataupun satu sejarah yang cukup panjang sehingga tercetusnya peristiwa 13 Mei 1969. Jadi apa yang boleh saya katakan, sebenarnya projek penyatuan Malaysia dan Singapura ni bukanlah satu perkara yang diinginkan pun oleh Singapura kerana mereka khawatir akan kehilangan identiti mereka, tetapi perkara ini diperlukan ataupun penyatuan ini diperlukan oleh Lee Kuan Yew atas ancaman golongan kiri di Singapura. Jadi kalau dia tak buat penyatuan, dia tak usulkan, dia tak gerakkan penyatuan Malaysia dan Singapura, ada kemungkinan dia punya kekuatan politik akan jatuh, dia punya kedudukan akan jatuh kepada golongan kiri. Jadi dia perlukan penyatuan ini untuk memupuk ataupun mendapatkan satu kestabilan daripada kerajaan di Kuala Lumpur untuk memastikan dia kekal berkuasa, PAP kekal berkuasa dalam Singapura. Jadi benda ni kita boleh lihatlah, penyatuan ni bukanlah perkara yang diinginkan untuk memelihara keselamatan serantau dan sebagainya, tetapi penyatuan ni hanya untuk kepentingan politik Lee Kuan Yew, untuk kepentingan politik PAP dan Singapura. Dan kita lihat setelah stabil, Lee Kuan Yew ni makin lantang. Bila dah stabil ni dia mulalah tunjuk belang untuk dia tunjuk siapa sebenarnya Lee Kuan Yew. Dia mula menyerang musuh-musuh dia, musuh-musuh golongan kiri. Dia menyerang juga sekutu-sekutu untuk menunjukkan aku, Lee Kuan Yew, PAP, Singapura sudah kuat, sudah stabil dari segi politik. Jadi sebenarnya benda-benda ni menunjukkan bahawa Lee Kuan Yew mementingkan Singapura dan juga diri dia sahaja, PAP saja, tidaklah tentang untuk memelihara keselamatan Malaysia, Singapura dan sebagainya, tak. Tapi untuk kepentingan politik dia menyebabkan penyatuan yang terbentuk tu merupakan penyatuan atas agenda-agenda politik sebelah pihak, iaitu Lee Kuan Yew, menyebabkan banyaklah masalah-masalah yang timbul setelah penyatuan berlaku. Jadi benda-benda ni sebenarnya sudah lama dirancang oleh Lee Kuan Yew. Kita katakan sebenarnya Lee Kuan Yew ni dah lama rancang, tetapi kerajaan Perikatan Tunku Abdul Rahman sendiri yang sebenarnya lalai untuk kesan. Sebab apa? Lee sangat-sangat menginginkan penyatuan Malaysia dan Singapura. Jadi setelah penyatuan stabil politik Lee Kuan Yew, Lee nak memisahkan Malaysia dan Singapura. Apa yang boleh saya katakan, sebenarnya Lee masuk ke Malaysia untuk berpisah dengan Malaysia. Jadi Lee buat langkah-langkah licik, antaranya mewujudkan satu ketegangan politik dan kenyataan-kenyataan provokasi secara halus untuk memastikan Singapura dikeluarkan oleh Malaysia melalui pemisahan yang diwujudkan ataupun digerakkan ataupun dikatakan digerakkan oleh Tunku yang memisahkan Singapura daripada Malaysia. Jadi apa yang dia buat? Dia menyerang kepimpinan Tunku Abdul Rahman dan kerajaan Perikatan. Contoh seperti petikan ini merupakan kata-kata Lee Kuan Yew sendiri yang saya petik daripada Muhammad Nordin Sopi. Dia mewujudkan serangan-serangan sebagai jarum untuk mewujudkan satu ketidakstabilan politik dalam kerajaan Perikatan dan juga dalam Malaysia itu sendiri. Jadi benda ini akan menyebabkan Tunku, orang kata dalam bahasa Inggerisnya dengan izin, trigger untuk kita kena buat sesuatu, keluarkan Lee Kuan Yew, keluarkan Singapura. Dan kita dapat lihat juga kenyataan-kenyataan provokasi daripada Lee Kuan Yew seperti yang saya warnakan itu, penyelesaian alternatif. Sarjana seperti J.T. Bello mengatakan penyelesaian alternatif ni merupakan satu, orang katakan sebagai wayang. Sebenarnya penyelesaian alternatif yang Lee berulang-ulang kali katakan sebenarnya menginginkan ataupun dia memaksudkan pemisahan Malaysia dan Singapura. Sebab Lee ni pemimpin yang bijaksana, dia pemimpin yang pandai, pintar, licik. Jadi bila dia mengatakan sesuatu, dia memaksudkan sesuatu yang lebih dalam, yang kita perlu nilai sangat-sangat dalam. Jadi isu-isu ataupun ketegangan-ketegangan politik dan kenyataan provokasi yang Lee buat ni merupakan perkara-perkara halus
untuk dia memastikan Malaysia dipisahkan ataupun memisahkan diri daripada Singapura. Singapura tu dikeluarkan daripada Malaysia. Jadi pada akhirnya dia dapatlah apa yang diinginkan. Walaupun Tunku memberikan ancaman, memberikan amaran, tetapi dia tetap buat. Sebab apa? Sebab dia tahu, okey, aku akan keluar daripada Malaysia. Jadi tidak ada apa yang Malaysia boleh buat. Jadi apa yang perlu aku buat? Teruskan provokasi, teruskan ketegangan, dan akhirnya tercapai apa yang diinginkan, iaitu memisahkan Malaysia dan Singapura, menyebabkan ketegangan-ketegangan kaum daripada ketegangan politik yang menyebabkan ketegangan kaum tu tinggal di Malaysia, diuruskan oleh Malaysia, dan akhirnya tercetusnya peristiwa 13 Mei 1969. Jadi perkara ini perlu kita lihat, ataupun peranan Lee Kuan Yew ini perlu kita lihat dengan aspek yang cukup panjang yang menyebabkan berlakunya peristiwa 13 Mei 1969. Jadi itu sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Okey, seterusnya, kelemahan pemimpin negara juga adalah sebab utama kepada berlakunya rusuhan kaum pada 13 Mei 1969. Jika kita lihat sekitar tahun tersebut, pemerintahan negara itu dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri Negara. Dan ketika pemerintahan beliau ini memberi kebebasan yang menyeluruh kepada semua kaum, terutamanya bukan Melayu, dalam melaksanakan pelbagaian aktiviti tanpa ada pengawasan dari pengaruh anasir luar, iaitu ajaran komunis. Jadi perkara ini secara tidak langsung memberi peluang keemasan kepada Parti Komunis Malaya, iaitu PKM, untuk meluaskan pengaruh komunisnya dalam kalangan orang bukan Melayu, terutamanya orang-orang Cina yang merupakan pembangkang dalam pilihan raya umum 1969 dan juga kongsi-kongsi gelap yang wujud di tanah Melayu. Selain itu, kelemahan Tunku Abdul Rahman ini semakin jelas kita lihat apabila berlakunya konfrontasi Malaysia-Indonesia 1963 hingga 1966, di mana berlakunya pergolakan politik antara kedua-dua negara tersebut, ekoran dalam pembentukan negara Malaysia. Dalam peristiwa tersebut, Indonesia ini telah melancarkan beberapa serangan ke atas Malaysia dan telah dibantu oleh beberapa ahli PKM yang menjadi pembelot ke atas negara. Akhirnya pembelot-pembelot ini berjaya ditangkap dan juga dijatuhkan hukuman bunuh. Namun berlaku pembantahan dan juga pengurangan terhadap hukuman bunuh tersebut daripada orang-orang Cina yang diketuai oleh Dr. Tan Che Kun daripada Parti Buruh. Di waktu inilah kita dapat lihat kelemahan Tunku Abdul Rahman itu apabila beliau menukarkan hukuman bunuh tersebut kepada hukuman penjara, dan beliau sendiri yang meminta pengampunan daripada Sultan. Jadi perkara ini secara tidak langsung menyebabkan orang-orang Melayu mula tidak mempercayai Parti Perikatan, dan orang-orang Cina yang mempunyai pengaruh komunis ini mula memperkuatkan pemikiran mereka untuk menakluk tanah Melayu dan menjadikan tanah Melayu sebagai negara komunis, ekoran daripada kelemahan Tunku Abdul Rahman sendiri yang mudah dipengaruhi oleh mereka. Jadi di sini saya berpendapat bahawa sememangnya kelemahan Tunku Abdul Rahman itu adalah sebab utama berlakunya peristiwa 13 Mei 1969. Kerana sekiranya Tunku Abdul Rahman mengetatkan pengawasan terhadap pengaruh komunis, mungkin pengaruh komunis tidak akan berlaku secara meluas, dan sekiranya juga Tunku Abdul Rahman ini bersifat tegas dalam menjatuhkan hukuman kepada pembelot-pembelot negara, mungkin orang-orang Melayu masih mempercayai Parti Perikatan dan orang-orang Cina takut akan pemerintah-pemerintah Melayu. Namun perkara sebaliknya yang berlaku, di mana orang-orang Melayu ini mula tidak mempercayai Parti Perikatan, dan orang-orang Cina ini pula mula tidak takut terhadap pemerintah-pemerintah Melayu dan juga orang-orang Melayu, di mana mereka mula bersifat kurang ajar, seperti mana yang kita dapat lihat berlakunya perarakan, di mana mereka mula mengejek dan menghina orang Melayu, yang menyebabkan orang Melayu ini panas dan bertindak balas, yang menyebabkan pertumpahan darah pada 13 Mei 1969. Walau bagaimanapun, Tunku Abdul Rahman tetap tidak menyalahkan dirinya sendiri, kerana beliau mengatakan bahawa dalam kepada semua peristiwa ini berlaku adalah PKM, seperti mana dalam penulisannya. Walhal kita dapat lihat sendiri kelemahannya dalam memerintah negara itu menyebabkan berlakunya unsur perkauman yang sangat kuat, dan beliau juga menyalahkan Dr. Mahathir telah menghancurkan 17 tahun pengorbanannya
apabila menerima surat daripada Dr. Mahathir walhal surat tersebut adalah benar kerana Dr. Mahathir mewakilkan suara orang-orang Melayu kepadanya. Jadi jelas kita dapat lihat di sini bahawa kelemahan Tunku Abdul Rahman adalah sebab utama kepada berlakunya peristiwa 13 Mei 1969. Baiklah, seterusnya saya akan meneruskan perbentangan dengan menerangkan tentang pengertian politik di sebalik peristiwa 13 Mei 1969. Apakah pengertian politik yang dapat dilihat sebalik peristiwa ini? Peristiwa 13 Mei 1969 sememangnya mencerminkan pelbagai sikap yang bertujuan memecah belahkan perpaduan kaum, terutamanya antara kaum Cina dan kaum Melayu di negara ini. Peristiwa ini juga merupakan antara titik penting yang telah menentukan perkembangan politik, ekonomi dan sosial negara ini. Seterusnya, terdapat beberapa pengertian politik yang dapat diambil di sebalik peristiwa berdarah ini. Antaranya ialah isu politik yang utama telah menjadi wadah atau alat yang telah menggugat keperpaduan kaum di negara ini. Isu politik dilihat telah digunakan secara tidak langsung sebagai suatu wadah ataupun alat untuk mencetuskan kekicauan, terutamanya antara kaum Cina dan kaum Melayu di negara ini. Peristiwa 13 Mei 1969 sememangnya mempunyai pengertian politiknya yang tersendiri. Peristiwa ini dilihat mula tercetus berikutan keputusan pilihan raya umum pada 10 Mei 1969. Pada tarikh ini, pilihan raya umum telah dijalankan secara serentak di seluruh negara melibatkan beberapa parti bertanding, antaranya seperti Parti Perikatan yang melibatkan UMNO, MCA dan MIC, Democratic Action Party ataupun DAP dan juga PAS. Keputusan pilihan raya yang amat mengejutkan semua pihak, terutamanya parti pemerintah iaitu Parti Perikatan, telah menjadi suatu titik tolak yang memburukkan lagi masalah perpaduan kaum yang sedang berlangsung pada ketika itu. Rusuhan yang berlaku tidak dapat dinafikan merupakan sebagai suatu tindakan menyalahkan parti pembangkang iaitu DAP kerana mengadakan provokasi selepas berjaya memenangi kerusi dalam pilihan raya umum 1969. Hal ini dilihat seterusnya menyebabkan berlakunya kekicauan antara kaum Melayu dan kaum Cina yang dahsyat hingga menyebabkan ratusan terbunuh dalam tragedi berdarah 13 Mei 1969. Hal ini jelas memperlihatkan isu politik merupakan antara isu utama yang menyebabkan berlakunya sentimen perkauman di negara ini hingga tercetusnya peristiwa sedemikian. Mengapakah dan bagaimanakah isu politik ini dikatakan menjadi alat dalam memecah belahkan kaum di negara ini? Hal ini sebenarnya dapat dilihat dari awal penubuhan UMNO lagi hingga terbentuknya Parti Perikatan. Meskipun Perikatan telah menyatukan tiga kaum utama iaitu Melayu menerusi UMNO, Cina menerusi MCA dan juga India menerusi MIC, namun masih lagi terdapat persaingan antara kaum-kaum ini, terlebih-lebih lagi apabila diasak oleh propaganda PAP yang telah diteruskan oleh DAP. Orang Melayu dalam UMNO misalnya mula membentuk golongan kapitalis yang sentiasa mahukan kuasa dan keuntungan berpihak kepada mereka. Hal ini dilihat adalah tidak wajar sama sekali kerana telah membawa ideologi bersifat perkauman yang seterusnya menimbulkan ketidakpuasan hati kaum lain seperti MCA atau Cina dalam Perikatan. Dengan tindakan ini juga telah menyebabkan orang Cina mula terpengaruh dengan ideologi yang dibawa oleh DAP dan seterusnya membawa kepada kemerosotan undi dan akhirnya kekalahan Perikatan dalam pilihan raya 1969. Ketidakpuasan hati yang berterusan ini juga akhirnya membawa kepada peristiwa 13 Mei 1969. Perkara ini seharusnya dapat dibendung dengan lebih awal jika pemimpin berhati-hati dalam menerima dan menggerakkan parti yang telah dibentuk.
Isu politik juga pastinya tidak dapat menjadi suatu alat yang bertindak memecah belahkan kaum jika pemimpin dapat memimpin tanpa membawa ideologi bersifat perkauman. Pembentukan perikatan yang menggabungkan tiga kaum utama seharusnya menunjukkan kesamarataan kuasa dalam politik bagi memastikan pemerintahan yang berjalan adalah harmoni. Justru itu, pengertian politik di sebalik peristiwa 13 Mei 1969 juga dapat ditaktifkan sebagai suatu isu politik yang digunakan secara terus-menerus sebagai wadah hingga menyebabkan dan menimbulkan kekecauan antara kaum Melayu dan Cina hingga tercetusnya peristiwa 13 Mei 1969. Peristiwa ini pada akhirnya tercatat sebagai suatu sejarah hitam yang tidak dapat dilupakan di negara kita. Baiklah, kita pergi kepada pengertian politik yang kedua, iaitu demi pengekalan kuasa dan politik. Pengertian politik ini boleh dilihat melalui tindakan pemimpin kerajaan iaitu Tunku Abdul Rahman dan juga pemimpin pihak pembangkang iaitu Lee Kuan Yew yang bertindak demi mengekalkan kuasa dan mempertahankan kepentingan masing-masing. Bagi Tunku Abdul Rahman, beliau telah membenarkan isu kerakyatan seperti jus soli iaitu pemberian kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu yang diwujudkan semata-mata untuk meraih undi bagi memenangi pilihan raya. Namun tindakan tersebut telah menyebabkan pembentukan bangsa yang begitu gagal dicapai sebelum negara mencapai kemerdekaan. Tunku juga dilihat tidak mampu untuk mengatasi penentangan kaum bukan Melayu. Hal ini boleh dilihat melalui peristiwa harta di Pulau Pinang di mana terdapat sebilangan kecil kaum Cina telah melakukan pemberontakan tanda protes kepada pihak kerajaan kerana telah menurunkan nilai mata wang negara. Tunku juga dilihat tidak bertegas dengan tuntutan kaum Cina sehingga Tunku telah dipandang rendah oleh pemimpin bukan Melayu. Hal ini boleh dilihat melalui Tunku yang telah didesak oleh parti pembangkang untuk mengurangkan hukuman kepada 11 orang Cina yang telah dijatuhkan hukuman gantung sampai mati kerana terlibat dengan konfrontasi Indonesia ke atas Malaysia. Namun atas desakan tersebut, Tunku telah berbincang dengan Sultan Johor dan juga Sultan Perak dan akhirnya hukuman tersebut telah dikurangkan daripada hukuman gantung sampai mati kepada hukuman penjara seumur hidup. Tunku juga bersikap menyalahkan semua pihak yang menyebabkan punca peristiwa 13 Mei ini, khususnya kepada pihak komunis. Hal ini kerana Tunku tidak sanggup untuk menuduh kaum Cina dan juga kaum Melayu kerana dibimbangi akan menghilangkan undi Parti Perikatan semasa pilihan raya 1969. Tunku ini dilihat sebagai tidak cakna dengan penerusan tersebut kerana Tunku amat sibuk untuk berkempen bagi memenangi pilihan raya sehingga isu-isu ini gagal ditangani dengan baik dan adil. Selain itu, tindakan Lee Kuan Yew juga telah yang menyebabkan terkeluarnya Singapura dari Malaysia juga telah menggoncangkan perpaduan kaum. Beliau telah menggunakan pergabungan Singapura ke Malaysia kononnya untuk memelihara Singapura daripada ancaman komunis. Beliau tidak kisah untuk memprovokasi kerajaan sehingga mencetuskan kepada perasaan benci-membenci antara kaum di Malaysia asalkan agenda beliau tercapai. Pengendalan dasar Malaysia oleh Lee Kuan Yew telah memberikan tonik baharu kepada kaum bukan Melayu untuk memperjuangkan hak sama rata. Beliau sedar bahawa isu sensitif tersebut telah menjayakan hasrat beliau untuk mengeluarkan Singapura dari Malaysia. Walaupun isu tersebut akan ditanggung oleh rakyat dan kerajaan Malaysia dan menunggu masa untuk pecah, lalu berlakulah peristiwa 13 Mei ini. Jelaslah bahawa pengertian politik dalam peristiwa 13 Mei ini hanyalah untuk memperjuangkan hak masing-masing dan bukan digunakan untuk menyatukan rakyat Malaysia. Sebagai kesimpulannya, peristiwa 13 Mei 1969 merupakan kemuncak dari ledakan perasaan marah dalam kalangan kaum Melayu dan bukan Melayu akibat rasa tidak puas hati terhadap kelemahan kerajaan melaksanakan hak-hak kaum
yang telah dijamin dalam perlembagaan. Hal ini berkat rapat dengan pertikaian dan ungkitan yang berterusan terhadap kedudukan istimewa orang Melayu yang telah dilindungi oleh perlembagaan. Namun hasil kebijaksanaan pemimpin dan semangat serta kawan rakyat, peristiwa hitam itu telah dapat ditangani dan negara kembali pulih seperti sedia kala. Banyak pengajaran yang boleh dipelajari seperti betapa pentingnya memperkukuhkan perasaan muhibah dan ikatan perpaduan antara kaum demi kestabilan politik dan keselamatan Malaysia yang berbilang kaum. Oleh itu, dengan mengetahui dan mempelajari sejarah peristiwa 13 Mei ini, masyarakat Malaysia mampu keluar dari terus berada dalam kesamaran yang boleh menyemarakkan api persengketaan sesama kaum. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Dennis, to understand citizenship therefore is to understand the city itself. Baik, ini merupakan rujukan yang telah kami gunakan untuk pembentangan pada hari ini. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.